Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi habbaba ilaina al-iman wa zayyanahu fi qulubina wa karaha ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin wa sayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat audio kuliah dan semua sahabat yang menonton dan menyinggah pada pagi ini, terima kasih banyak-banyak. Apa khabar semua? Mudah-mudahan di pagi Isnin yang mulia ini kita mendapat keberkatannya di pagi hari, dan sebenarnya kita hanya tinggal kurang lebih 4 hari sahaja lagi untuk memasuki Ramadan Al-Mubarak pada tahun ini, insya-Allah. Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah, panjangkan usia kami sehingga kami dapat masuk dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pada muslimin muslimat yang sudi hadir pada pagi ini. Kak Faridah, yang mana ada kerja tak apa, boleh share-sharekan dulu kan. Batu Kikir cerah molek. Kak Zah kongsi, terima kasih. Norma Aman, terima kasih. Kak Syam, waalaikumsalam. Kak Rahani, nasib baik awal pagi alhamdulillah. Ari Amin, terima kasih. Kak Kamariah Ismail, Yusnizam Zakaria, Pak Din Botani Ipoh, Tam Tim Tam, saya ingatlah namanya, Kak Ruby kan. Jangan main-main, saya kuat hafalan ni. Kak Ruby daripada Perak tapi menetap di Australia. Orang kampung Bob, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sama-sama kita berselawat, insya-Allah. Azami Abu Bakar, terima kasih. Kak Nirma Nasir, terima kasih Kak, sudi hadir. Sedap kek itu. Sedap. Tuan Syed Agil, Allahu Akbar. Orang kuat daripada Bertam, toki besar. Jangan marah bos, promosi. Kak Maimana, Kak Tun, terima kasih Kak Tun. Esok kita ada kelas Kak Tun, pukul 10.
Nanti saya wawarkanlah esok kelas Muslimat Al-Falah. Nur Hayati Sulaiman, Beranang. Beranang ni mana? Sungai Jai ke mana? Dia ada banyak kampung sesapan kelubi kan. Wan Rafidah, terima kasih. Habibah Abdullah, terima kasih banyak. Muhammad Solehuddin, Banting. Oh, ini orang apa? Kuala Langat, Banting ya, Banting. Dulu anak saya tahun lepas sekolah di Banting, sekolah Mahad Ihya Al-Ahmadi Tahfiz, Sungai Kelambu kan, Banting. Madiha Abdul Rahim, jelas sangat, alhamdulillah. Jelas ni boh lampu banyak. Jelas. Syahrul Nizam, Pantai Merdeka Clear. Wah, Pantai Merdeka ni ada lagu tu, Pantai Merdeka kan, Cintaku di Pantai Merdeka. Kedah. Kak Tun, semoga semua dah rahmat perlindungan Allah, amin, amin, amin. Roslina Mak Lasim, terima kasih. Hazlina Abdullah. Aminatu Zuhariyah Muhammad Abdullah. Ui, panjang namanya. Bagus, bagus, bagus. Kak Ruby, boleh ajar macam mana nak kuatkan memori untuk menghafal. Nanti kita cuba selit-selit lah, insyaAllah. Dia yang penting RAM dia kuat, itu je. Kan, RAM dia biar 1 gig, baru laju sikit kan. Kalau apa 256 ke, itu tak apa laju sangat. Razali Pokli, terima kasih. Jesri Jess Mongkiara. Wah, Mongkiara ni tempat orang have-have. Langkapi Sejahtera, terima kasih. Rohana Rajab, Cahaya Ketenangan. Kertih ni tempat Kertih ke Jertih yang tempat minyak. Kertih lah. Nuraini alias Kuantan. Johor Bahru clear tapi black out pula pagi ni. Alamak, macam mana boleh black out tu? Ada masalah. Sazuan, ini dua pupu ni. Terima kasih Sazuan. Bila kita nak jumpa tak? Jumpa online setakat ni, insya-Allah. Kopral. Oi, ni polis ke apa ni? Waalaikumsalam. Nur Azian Azali, Mahsun, Razali Pokli, Aridah Osman, Hulu Kelang mana? Taman Permata ke Melawati. Aminatul Zahria, sini Skudai tak ada blackout. Zaimas, Assalamualaikum Ustaz, Sungai Buloh clear. Baik, Sungai Buloh ni jiran kita ni. Ustaz Sarjana Sarjana utama. Nur Hayati Haji Ibrahim, terima kasih. Normah Majid Gemencih, terbaik Gemencih ni, boleh sembang lagi 9 ni. Ustaz orang Minang. Kamsinah Dol Mongin, Waalaikumsalam. Terima kasih semua, terima kasih. Samsi Abdul Rahman, Muhammad Kamal Arifin, Al-Ustaz Kelia, Nur Hayati Ibrahim Ipoh Kelia, Muhammad Razif Ahmad, terima kasih. Karak Kelia, Kak Salmah Karak, cerah sekali lagi, elok, cantik. Okey, terima kasih semua. Nanti kita baca lagi komen-komen daripada lokasi yang menarik. Saya suka baca lokasi-lokasi tu, syok. Baik, sahabat sekalian, saya ucap terima kasih banyak yang terus menyokong, yang terus share kan, share lah kan. Kita share, kita support lah kuliah-kuliah agama ni. Ini je lah orang kata ruang-ruang yang kita ada, yang sebenarnya kalau kita perhatikan ia sangat bernilai, bukan sahaja di dunia tetapi selepas kita mati besok. Kan, lepas mati besok ni baru nampak, untungnya kalau aku mengaji dulu walaupun online lah. Bila dah masuk kubur baru nak menyesal. Memang tak ada apa-apa lah masa tu kan. Tutup file lah, habis cerita. Na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada penyesalan seperti itu. Okey, sahabat sekalian, teruskan komen. Rohana Yusof, terima kasih. Abang Arif, terima kasih Abang Arif.
Oi, bahasa dia tu dapat terus beronline, melawati clear. Ceras pun clear tadi. Ingatkan KLAI tadi. Clear. Ada pula saya pergi baca KLAI ni. Aduh, Basirah Syarif Jawi Pening, cantik, clear. Batu Pahat, Razif Batu Pahat. Wati Pening, okey. Fatimah Ali typing. Wah, typing. Saya dulu tahun 2000 sampailah 2005, 2006, 2007 saya ada kuliah bulanan, sebulan sekali di Masjid Telekom Taiping. Orang Taiping mesti tahulah masjid yang paling rare sekali. Ya, Ana Cekpa, Sydney clear, Maai jauhnya. Sydney pukul berapa sekarang ni? Sama ke awal 2 jam. Bagan Datuk Pak Ya clear, cantik, alhamdulillah. Baik, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Seperti mana yang saya sebutkan semalam, saya akan random ambil ayat-ayat Quran untuk kita jadikan sandaran, iktibar, pengajaran, untuk kita kupaslah setakat mana yang saya mampu kupas, disokong dengan apa tu dipanggil, komentar ataupun pandangan-pandangan para sahabat yang menonton pada pagi ni. Saya malu-alukan. Baik, pagi ni saya nak baca ayat ni, popular lah ayat ni, ustaz pun selalu baca. Malam tadi saya belik-belik kan, saya jumpa ayat ni. Sahabat boleh tengok ayat 102 surah Ali Imran. Bismillah. Ustaz Alim kuliah Masjid Telekom je lah. Saya dah tak boleh nak pergi lah. Busy, bukan busy lah kan, padat sangat jadualnya. Itulah. Sarbanun Minan, terima kasih. Rohani Awang, Pasir Gudang, Tanwiri Kenara clear, Ana Jiran Ustaz Sydney. Dia satu dunia boleh dapat ni kan, kalau ada link, cantik lah. Zulkifli Mahdi sihat, alhamdulillah. Kak Kamariah, terima kasih. Singapura. Kulim clear, Soleha. Jenjarum Banting Langat, sangat baik. Kamsinah, Latifah Omar, Kota Kinabalu, seronok lah, jauh-jauh ni. Seremban, cantik, clear. Kangak macam biasa. Kak Saliza, saya menunggu sesuatu daripada Perleh. Aduh. Dina Talib, terima kasih daripada Shah Alam kan. Betul lah, Shah Alam. Okey, baik. Dah tengok dah ayat 102 surah Ali Imran. Surah Ali Imran 102. Sambil tu kita tengok, sambil tu kita share lah, insya-Allah. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman. Muka surat 63 dalam Quran. Terima kasih Haridah Osman. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu, ataupun terjemahan Melayu kita sebut, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takut. Bertakwalah kamu atau takutlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dan janganlah kamu mati, wala tamutunna, jangan kamu mati, illa, melainkan, wa antum muslimun, dalam keadaan kamu mati berserah diri kepada Allah
dan maksud berserah itu ialah Islam. Maksud berserah diri itu ialah kita mati dalam Islam. Baik, sahabat-sahabat, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ayat ini Allah Taala mula dengan perkataan ya ayyuhallazina amanu. Siapa yang biasa dengar kuliah saya, kan Kak Tun apa semua ni biasa dengarlah kuliah-kuliah saya. Perkataan ya ayyuhallazina amanu, maksud dia wahai orang-orang yang beriman. Perkataan itu sebenarnya adalah satu lafaz, satu wording, satu ayat yang berulang-ulang banyak dalam Quran. Dan ayat ini, kata ulama, Allah guna dengan bahasa yang sebenarnya paling lembut, paling halus, paling manja, macam tu tak? Paling mesra. Ya ayyuhallazina amanu. Nampak? Kalau kita yang tak reti Arab ni pun dengar, kan, lembut, apatah lagi orang Arab yang faham Arab. Kan? Lafaz tu paling lembut untuk Allah panggil, untuk Allah tarik perhatian orang-orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu. Macam ibarat macam ni lah Allah panggil kita, kan, wahai orang-orang beriman. Macam tu tak? Panggil lembut gila punya. Lembut gila punya, kan? Allah panggil kita begitu. Baik, itu satu bab. Perkataan itulah, kita yang rajin ke tak rajin pun baca Quran, kita biasakan dengar lah benda tu. Kalimah tu selalu jumpa lah, beratus-ratus kali Allah ulang ya ayyuhallazina amanu dalam macam-macam ayat lah. Yang kedua, kata ulama, setiap kali kita baca Quran, ni ingat baik-baik ni, setiap kali kita baca Quran, setiap kali kita menengok Quran, mentadabbur Quran, tadarus Quran, bila kita jumpa sahaja perkataan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ulama pesan, ingat, selepas perkataan ya ayyuhallazina amanu, biasanya, selalunya Allah akan, selepas ayat itu, ada benda yang besar yang Allah nak bagi tahu pada kita. Sebab itu Allah letak pangkal dia ya ayyuhallazina amanu, supaya ayat tu dia jadi attract, dia menarik perhatian orang beriman. So bila kita baca dalam Quran, mana-mana ayat pun ya ayyuhallazina amanu, dalam kepala kita ingat, lepas ni ada benda besar ni. Macam tu tak? Ada benda besar Allah nak bagi tahu pada kita. Itu guna mengaji tu, biar kita faham, kan, biar kita reti. Dan ingat, tidak ada istilah terlewat dalam mengaji, belajar, mencari ilmu. Tak ada istilah saya dah tua Ustaz, dah terlambat. No, tak ada. Dulu saya jahil Ustaz, bukan kita je, semua orang pun jahil dulu, kan. Dulu saya kuat melawan, sama juga. Kan, tak ada orang lahir-lahir jadi malaikat dah, alim tak buat dosa, tak ada. Habis Ustaz ada dosa ke? Ada. Apa dosa Ustaz? Rahsia. Semua orang ada dosa, kan. Jadi istilahnya tak ada yang terlambat. Nampak? Tak ada lambat. Saya dah 60 Ustaz, baru nak alik bata. Tak apa. Kalau mati masa tu macam mana? Mati tengah mengaji, kan mulia tu. Ini benda-benda yang kita kena faham. So ingat, ulama kata lepas sahaja daripada ya ayyuhallazina amanu, mesti ada benda besar yang Allah nak bagi tahu pada kita. Tak percaya, lepas ni habis kelas ni sekarang, buka Quran, cuba baca, cuba tengok ya ayyuhallazina amanu, ada tak benda besar lepas tu? Mesti ada punya. Dan benda besar itu, kata ulama, salah satu di antara dua. Dia benda besar tu salah satulah di antara dua benda besar yang Allah nak beritahu. Sama ada benda itu kita kena buat,
atau benda selepas itu kita kena tinggalkan. Selepas perkataan ya ayyuhallazina amanu, ceritanya kena buat atau kena tinggal, salah satu. Dia gitu. Dia salah satu lah, sama ada kena buat atau kena tinggal. Salah satu. Baik, ayat yang kita baca tadi 102 Ali Imran, muka surat berapa tadi? 63 lah, dalam Quran. Ayat ini ceritanya kena buat. Kena buat, bukan kena tinggal, kena buat. Ayat ni kena buat. Apa yang nak kena buat? Allah kata ittaqullaha haqqa tuqatih. Takutlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takut yang real punya, betul-betul takut, betul-betul bertakwa. Baik, sahabat ibu-ibu sekalian, kalau kita cerita bab takut ni, takut pada Allah ni macam mana pula rupanya ustaz? Macam tu kan. Lalu orang termenung nak mikir, macam mana nak takut dengan Allah ni, benda tak nampak kan, macam mana nak takut? Ulama kata takut pada Allah dia tidak sama dengan takut kepada makhluk Allah. Itu satu benda yang important yang kita mesti kena ingat. Takut pada Allah tak akan sama dengan takut kepada makhluk Allah. Takut pada makhluk kan, kita makin jauh, makin jauh, makin jauh. Itu sifat bila kita takut dengan makhluk. Contoh, takut dengan virus corona, COVID-19. Kita takut kan, sebab dia satu kuman yang sangat halus. Dia punya saiznya 0.000000 tu ada 8. Punya halus kan. Kita takut dengan corona ni, kita jauh-jauh lah, jangan pergi dekat-dekat dengan dia pula kan. Jangan cakap besar pula, pergi keluar, pergi mana ni, makcik nak pergi cari corona Ustaz, jangan handal sangat tu. Kita takut dengan hantu, jauh-jauh daripada hantu tu. Takut dengan binatang buas, jauh-jauh daripada binatang buas tu. Makna takut dengan makhluk kita semakin jauh. Tetapi takut kepada Allah bermaksud makin dekat, makin dekat, makin dekat. Kita akan rasa Allah ni betul-betul dekat sangat dengan kita ni. Kan, kita akan rasa Allah ni, Allah dekat sangat dengan kita kan, Allah ni sangat dekat dengan kita. Itu beza takut pada Allah dengan takut kepada makhluk Allah. Dengan Allah ni makin dekat. Dekat ni dia panggil takarrub. Takarrub, qarib. Kan Allah kata apa? Fa inni qarib. Kan Allah kata sesungguhnya aku sangat dekat dengan kamu. Aku ni dekat sangat, kata Allah. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ayat lain pula Allah kata kami, yakni Allah, sangat dekat dengan manusia, lebih dekat daripada hablul warid. Hablul warid ni urat leher kita ni. Kan leher ni ada urat kan, walaupun tak nampak kadang-kadang, tersembunyi di sebalik lemak-lemak itu kan. Jadi tapi leher kita ni ada urat lah. Yang paling dekat dengan kita ni urat leher kita, yang dekat dengan kita lah istilahnya. Allah kata aku lebih dekat daripada itu lagi. Maknanya dekatnya Allah. So kita kena cari jalan untuk dekat diri dengan dia. Jadi sebab itu Allah pesan dalam ayat ini, Allah kata ittaqullah. Takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Sekejap. Terima kasih lagi sekali Kalsum, Anwar, Asfarina daripada Shah Alam, Anwar Idris, terima kasih.
Siti Cute Singapura, ahlan wa sahlan. Zi Azmi kat Syam, semoga kita mati dalam Islam, amin. Jamilah Hawang, Salma Hadi, Rosnah Ma'arif, Rozinis Rahman, terima kasih. Kak Malihah Omar, terima kasih. Baik, cuba kita tengok sikit tafsiran yang kata ittaqullah haqqa tuqatih. Takutlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar. Dari Ibnu Mas'ud. Ini pandangan Ibnu Mas'ud. Siapa dia Ibnu Mas'ud? Nama dia Abdullah bin Mas'ud. Sebab itu sahabat sekalian, terima kasih, tolong share sama. Terima kasih banyak. Baik, sahabat yang dirahmati Allah sekalian, orang Arab ni banyak nama Abdullah. Kan, kalau kita pergi negara Arab, banyak, kalau terutama di Mekah lah kan, Mekah Madinah ni Abdullah banyak. Kalau di Mesir Allah, saya tak boleh lupa lah kalau Mesir. Mungkin ramai sahabat kita yang menonton ni pun pernah mengaji Mesir kan. Mesir ni tanyalah nama apa, dia mesti jawab Muhammad je. Muhammad je kan. Tanya Ismail, kan, Ismail. Itu bahasa Arab Mesir. Kalau bahasa Arab Quran dia sebut bahasa fusah ma ismuka, kan, ataupun dipanggil masmuk, siapa nama kamu, ma ismuka, tertib aja kan. Arab Mesir dia kasar sikit, Ismail ba'ah, dia kata gitu, Ismail anta, kau nama apa? Dia akan jawab Muhammad. Tanya pula soalan lagi, kau nama apa? Ahmad. Tanya pula engkau, Mahmud. Dia duk pusing itu, Ahmad, Mahmud, Hamada, Ahmada, Muhammad kan, dia kira Muhammad aja. Itu Arab Mesir kan, dia tak erti dah boh nama lain. Tak, orang Arab zaman Nabi banyak letak nama anak dia Abdullah. Panggil ya Abdullah, 10 orang memandang kan, tak tahu Abdullah yang mana satu. Orang Melayu ni kalau Abdullah dia jadi $, $4. Kalau short form sikit lagi, Paklah, Paklah Badawi kan, Perdana Menteri ke apa, kelima mudah-mudahan terus sihat insya-Allah, bekas Perdana Menteri. Baik, sahabat yang dirahmati Allah sekalian, saya nak sebut pandangan ni Abdullah bin Mas'ud. Dia nama dia Abdullah bin Mas'ud, panggilan dia Ibnu Mas'ud. Ibnu maksudnya anak kepada Mas'ud. Jadi bila orang panggil ya Ibnu Mas'ud, dia pandanglah, pasal Mas'ud tu sebenarnya nama ayah dia. Ibnu Mas'ud, anak kepada Mas'ud. Nama dia Abdullah bin Mas'ud. Ibnu Abbas, anak kepada Abbas. Dipanggil orang Abdullah bin Abbas, orang panggil dia Ibnu Abbas. Dia ada Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Ibnu Umar, Ibnu apa lagi, ramai orang sahabat Nabi dulu kan. Itu sejarah dia. Baik, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Ibnu Mas'ud menghuraikan tentang ittaqullah haqqa tuqatih dengan 3 ulasan. Yang dimaksudkan ittaqullah itu ialah agar Allah itu ditaati dan bukannya ditentang. Anak saya Abdullah Qayyum dan Abdullah Haras. Sedap nama tu Kak Rozinis. Sedap nama tu. Kan. Yusuf Seri Gombak clear. Seri Gombak mana? Masjid Khairiyah ke mana? Surau Ubudiyah. Farisha Ahmad Perlis. Ramai game Perlis. Hozah Syabudin, Waalaikumsalam. Azmi Zaza Paka Terengganu clear. Roki Ahmad Nur, terima kasih. Baik. Yang pertama, kata Ibnu Mas'ud, yang dimaksudkan ittaqullah itu Allah itu ditaati dan bukannya ditentang. Jadi tugas kita ialah
menjadi hamba yang taat. Bila kita taat dan tidak melawan, itulah maknanya ittaqullah, kata Ibnu Mas'ud. Boleh dapat kan? Senang aja. Maknanya jangan melawan. Kita jadi hamba yang taat. Saya sebut dah banyak kali, hamba ni dia ada dua. Satu hamba yang baik, satu hamba yang jahat. Kan? Satu hamba baik, satu hamba jahat. Hamba baik ni apa? Yang taat lah. Tak, hamba ni sifat dia, sahabat sekalian, dia tak melawan. Oh, jangan, kan? Tak melawan. Pun tak ada. Itu hamba yang baik lah. Bismillah. Itu hamba yang baik, dia tak melawan. So, saya, tuan-tuan, ibu-ibu nak jadi hamba yang mana pula? Hamba yang baik. Mana contoh hamba yang baik? Kita biasa tengok cerita P. Ramlee. Saya selalu sebut cerita almarhum Tan Sri P. Ramlee. Abang Yusof Seri Gombak Khairiah, cantik. Cerita P. Ramlee lah. Cerita Alibaba dengan 40 orang penyamun. Biasa tengok cerita tu? Tak pernah tengok Selalu baca Quran kan? TV tak pernah tengok Cantik. Saya percaya anak murid saya ni semua jenis wali-wali Allah belaka ni lah. Apa barang tengok TV, Ustaz, kita baca Quran. Bagus lah, bagus. Saya je lemah ke rajin tengok cerita P. Ramlee tu kan. Kita tengok dalam cerita tu, dalam cerita tu kan ada satu watak hamba, nama dia Marjina. Kan Ustaz macam tengok saya bukan tengok, saya hafal terus skrip dia. Kan Marjina yang dilakonkan oleh Seniwati Sarimah, kan masih hidup lagi. Jadi kan dalam tu kan Marjina ni diwatakkan dengan watak yang baik kan, watak yang baik lah, watak yang baik. Bila tuan dipanggil Marjina, ya mak encik katanya. Jawab pun tertib aja kan, ya mak encik, macam tu. Bancuh kopi, baik mak encik. Dia ada melawan tak? Tak ada melawan. Tak ada melawan, tuan-tuan. Mana ada melawan? Dia kata bancuh kopi, ada dia melawan. Makcik, tuan, semalam dah kopi, hari ni tertarik kot. Dia pula mana-mandai bagi cadangan kan? Tak ada. Bancuh kopi, baik mak encik. Ini kopinya mak encik. Marjina, angkat ini penyapu, pergi sapu laman. Baik mak encik. Sapu, tak cakap banyak. Lepas tu dia panggil lagi, Marjina, ya mak encik, angkat ini wang, pergi pasar beli belacan. Ada dia komplain, encik, belacan dekat robok dapur dah nak berulat, encik, nak pergi beli lagi belacan. Baik beli benda lain, contoh tak ada. Dia kira baik mak encik aja. Ini hamba yang baik. Ini contoh sifat hamba yang baik. Kan? Maknanya sahabat pun lebih kurang saya je lah, no? Tunjuk 4 belalang lah, apalah ni. Sama. Tak usah tunjuk warak sangat. Kita serupa, kan? Sama kita ni lah. Alah, seronok tengok sebab pengajaran dia banyak kan. Pengajaran dia sangat hebat lah, P. Ramlee punya filem ni. Jadi Marjina ni itu watak hamba yang baik. Bila tuan dia panggil, tuan dia suruh, jawapan dia satu je, baik mak encik. So sekarang ni bila Allah suruh, kita kena jawab begitu. Ibarat Allah kata semayang, baik Allah, macam tu kan. Puasa, baik Allah. Pergi haji, baik Allah. Bayar zakat fitrah RM7, baik Allah. Taat ibu bapa, baik Allah. Jaga aurat, baik Allah. Taat suami, baik Allah. Itu baru hamba yang baik. Ni Allah kata semayang, tengoklah. Tengoklah kepala otak kau jawab macam tu.
Tak. Bukan saya marah tuan-tuan, bukan kepala otak tuan-tuan. Tak, ni contoh. Geram. Tak mau nak semayang leceh punya kaki macam ni lah. Jadi sebab itu sahabat sekalian, ini benda yang kita nak kena tengok balik lah, kan? Kita nak kena jaga balik. Maknanya Allah itu untuk ditaati, bukan diengkari, ataupun orang kata bukan dilawan dia, bukan ditentang dia tak. Sebab Allah ni kita kena taat pada dia. Boleh kita cuba tak? Kita cubalah jadi hamba Allah yang taat. Untung sebenarnya sahabat sekalian. Ialah sebab saya sebut dah banyak kali, dosa pahala ni benda yang kita tak pernah nampak, kan? Dosa tak nampak, pahala tak nampak. Yang kita nampak ialah pelaku dia. Dosa nampak? Tak nampak dosa. Orang minum arak, nampak dosa kat tepi dia masa dia minum? Tak nampak. Orang zina, nampak dosa tepi katil tu? Tak nampak. Kita semain subuh pagi tadi, kan, baca panjang dengan doa kunut, ada tak pahala bawah sejadah? Tak nampak. Dosa pahala tak nampak. Sebab itu orang buat tak peduli, kan? Benda tak nampak ni kadang orang tak peduli. Orang peduli benda yang dia nampak, kan? Yang betul ada depan mata, dia ambil peduli. Yang entah mana-mana ni orang tak peduli. Tak, orang tak peduli. Jadi sahabat, kita cubalah baiki diri. Saya tidak kata saya yang terbaik, sahabat yang terbaik, tidak. Kita ada kelemahan, kita ada dosa, kita ada kesilapan yang lalu, kita ada kekurangan diri, tetapi kita baiki, kan? Tugas kita baiki, perkemaskan balik, tengok balik kelemahan diri kita tu macam mana, kan? Tengok balik. Baik, itu nombor satu secara ringkas. Yang kedua, Allah itu maksud haqqa tuqatih tadi, bertakwa sungguh-sungguh. Allah itu adalah untuk diingati, bukan untuk dilupakan. Jadi kena ingat tu, Allah ni untuk kita diingat dia selalu. Ingat dia selalu. Pasal apa Ustaz nak kena ingat Allah? La ilaha illallah. Kan dia yang jadikan kita, dia yang anugerahkan kita macam-macam, dia yang bagi nikmat, dia yang bagi kita biji mata. Allah, jangan main-main sahabat sekalian, kan? Banyak benda kita kadang kita fikir balik, kan? Allahu Akbar. Kita tak boleh nak balas. Sebab tu ulama kata ni, kita boleh beli jam yang mahal. Ni bukanlah mahal, ni tunjuk contoh jam lah. Kita boleh beli jam, tapi kita tak boleh beli masa. Boleh beli masa? Tak boleh. Boleh beli jam, tapi masa tak boleh beli. Masa ni Allah bagi. Kalau terlajak masa tu, dia tak boleh reverse balik. Itu ada lagu kumpulan apa andai dapat, kan, ku undurkan putaran dunia. Nyanyi lah pula, kan, suara dah tak sedap. Aduh. Tak, kan ada lagu tu, kan. Dia kata andai dapat ku undurkan putaran dunia. Masa lah tu dia nak ghostan balik masa, kan. Teringat zaman muda, mana bolehnya. Kita boleh beli jam, tapi tak boleh beli masa. Lagi apa? Ulama kata kita boleh beli makanan yang sedap-sedap, tapi kita tak boleh beli selera makan, kan? Selera makan ni Allah bagi tau. Kalau disumbatnya 2 lubang hidung kita ni, habis kita. Letaklah makanan apa, kalau tak boleh nak bau, tak ada selera nak makan. Kita boleh beli makanan yang sedap-sedap, kan? Makanan yang mahal, yang eksklusif, yang mewah, yang yang mahal, tak mahal pun yang sedap, kan? Orang kata nasi lemak Kampung Baru sedap, lontong Kelang sedap, laksa Johor sedap, laksa Utara sedap tak? Boleh beli. Tapi kalau selera boleh beli. Makanan sedap ni, kambing
berani kambing. Kan, berani kambing. Tapi kalau selera tak ada, apa yang nak dikambing kan? Kambing tu yang tengok kita kan, tak boleh makan punya. Jadi tak usah sombong. So itu kena rajin ingat pada dia. Sebab mengingati Allah ni, dia yang suruh. Allah ni dia punya calculation, dia senang. Fadhkuruni adzkurkum. Itu sifir Allah. Allah kata, kamu ingat aku ingat kamu. Itu kan sifir Allah. Senang bagi Allah. Kita ingat ke dia, Allah ingat kita. Kita ingat Allah, dia ingat kita. Allah tu kan macam tu. Kan saya sebut dah kemarin dulu. Kita tengok Allah ni macam kita tengok cermin. Macam mana yang kita tengok, kita berdiri depan cermin tu, itulah yang sama dalam cermin. Kan? Takkan kita berdiri depan cermin pagi tadi lepas mandi, tengok-tengok dalam cermin, ni usah bertukar jadi beruang panda pula ni. Mana pula boleh berubahnya? Sama je lah. Jadi Allah pun sama. Macam mana kita tengok cermin, cermin tu memantul benda yang sama. Allah pun ibarat macam tu. Bila kita ingat dia, dia akan ingat kita. Kita lupa dia, dia lupa kita. Itu Allah. Sifirnya sangat mudah. Jadi tugas kita berdasarkan apa yang Ibnu Mas'ud pesan. Yang kedua, Allah ini untuk diingati, bukan dilupai. Jangan sahabat sekalian, kalau kita dah lupa Allah, habis cerita. Kalau kita lupa pada dia, habis cerita. Allah tak ingat kita. Dan bila Allah dah tak peduli ke kita, agak-agak akhirat macam mana esok? Agak-agak dalam kubur macam mana kan? Itulah yang kita kena muhasabah. Sebab itu rajinlah mengingati Allah. Nak mengingat Allah ni macam mana? Antaranya majlis ilmu macam ni, walaupun online, walaupun jauh kan. Jadi sekarang ni dah banyak online. Selain beli-beli barang, beli makanan, beli produk, menikah pun online tu, jangan buat main. Jadi pada ibu-ibu, tolong tengoklah suami tu. Kan, kau dia pakai tanjak pula, pakai je Melayu, duduk depan laptop ke handphone dah. Tengok-tengok samalah. Kan, zaman-zaman online ni kalau kira ingat, tok-tok laki ni, kecuali saya lah kan. Jangan marah, bergurau, jangan marah. Jadi sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ingat majlis ilmu, mengingati Allah, berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu juga ingat Allah. Istighfar, itu juga ingat pada Allah. Lagi apa? Selawat Nabi, itu juga ingat pada Allah melalui ingat kepada Nabi. Kemudian baca Quran, itu pun ingat pada Allah. Sedekah jariah, itu juga ingat pada Allah. Puasa Ramadan, itu pun ingat pada Allah. Sembahyang fardu dan sunat pun ingat kepada Allah. Nampak? Jadi banyak kan cara yang kita jadi pening serabut kepala otak tu pasal apa? Kan? Balik pada dia, ingat pada Allah, insya-Allah. Baik, sahabat sekalian, itu nombor 2. Yang kedua tadi diingat dan tidak dilupakan. Yang ketiga disyukuri, jangan diengkari. Disyukuri, jangan diengkari. Maksud dia, belajarlah. Walaupun jauh tapi masih dekat di hati ustaz. Bahaya. Allah, jauh tapi dekat lah. Itu lagu siapa tu? Zainal Abidin. Jauh tapi dekat. Dekat tapi jauh ke jauh tapi dekat? Jadi tengok dah lupa dah. Nombor 3 tadi. Allah ni kita kena rajin mensyukuri, rajin berterima kasih. Sebab itu antara lambang kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah banyak mengucapkan alhamdulillah. Itu cebisan
lambang tempias-tempias kita bersyukur. Itu takwa tu. Takwa tu antaranya bersyukurlah. Bersyukur. Kan, bangun tidur pagi tadi, alhamdulillahillazi ahyana. Jaga-jaga je atas katil pukul 5.30 pagi tak? Pukul 6. Alhamdulillah, ya Allah, pagi ni hidup lagi. Syukur. Terjaga pukul 2.30 pagi, tengok ada tok laki kat sebelah. Alhamdulillah. Kan, intai-intai tak ada macam ni. Kan? Syukurlah. Kita ada rumah lagi, syukur, alhamdulillah. Jaga-jaga buka mata boleh tengok, alhamdulillah. Ada orang yang celik macam kita ni, satu hari dia tak boleh tengok tau. Saya ada anak murid, dia macam kita normal boleh tengok. Satu pagi tu, pagi raya kalau tak silap, mata dia jadi gelap kiri kanan, macam orang buta, tak nampak langsung. Akhirnya sakit masuk hospital, tak nampak sampai ke sudah, dan meninggal dunia. Nampak? Allah cabut nikmat tu kan. Nikmat tu Allah tarik. Allahu Akbar. Jadi apa pun bersyukurlah. PKP, bersyukurlah. Kan? Sebab orang lain lagi susah PKP-nya. Kita PKP duduk dalam rumah, boleh makan, boleh minum, boleh baca Quran, boleh tengok TV, ada aircon, ada kipas, ada internet, ada dapur. Itu yang paling penting. Ada dapur, kan? Ahlan wa sahlan, my lovely brothers, Al-Fadil Ustaz Salahuddin Nasir. Thank you bro for watching. Allahu Akbar. Ni nak kena berhenti ni kalau ke kanda nak masuk, habis cerita lah. Kita kena bagi laluan. Jadi tuan-tuan sahabat sekalian, PKP kita ni, iyalah, macam saya kata tadi kan, semua ada. Ada orang PKP-nya susah, dia jadi frontliner, anaknya terpisah jauh, balik rumah tak boleh terpa ke anak, kan? Sebab dia bekerja di cabaran yang luas, risiko nak kena COVID tu tinggi, lagi susah. Bayang orang yang tinggal di flat, kan, yang tinggal di kondominium, yang tinggal di rumah yang bertingkat lah, yang tinggi-tinggi lah. Mana ada laman tak? Dia tak ada ruang, dia tak ada laman. Kita ada gak boleh berjalan ke depan tak? Boleh main-main dekat depan koridor rumah. Syukurlah, kan? Sebab itu Ibnu Mas'ud kata, antara sifat ittaqullah itu, iaitu Allah itu disyukuri, bukan diengkari, bukan dikufuri. Kita kena jadi hamba yang bersyukur, berterima kasih. Allahu Akbar. Tak? Sebab dan bila nak jadi hamba yang bersyukur itu, dia kena tengok yang lebih rendah, jangan tengok yang lebih tinggi. Tengok yang di bawah, jangan tengok yang di atas. Barulah kesyukuran itu dia jadi. Barulah jadi syukur tu. Kita ada kereta kancil atau kereta Myvi, jangan tengok orang pakai BMW atau Honda Accord ke apa tak. Tengok yang di bawah. Aku walaupun Myvi, kita tengok motor walau mahal macam mana pun, hujan lebat, bawah jambatan. Itu ceritanya. Aku walaupun Myvi kecil, hujan pun steady lah, tak basah. Baru bersyukur. Yang naik motor, tengok orang naik basikal, kan? Aku walaupun motor, press pun melaju, boleh jalan. Orang basikal jenuh nak kayuh tak. Yang naik basikal, tengok orang boleh jalan kaki pula. Aku walaupun basikal letih berkayuh, tapi cepat jugalah sampai daripada yang berjalan kaki. Dia macam tu kan. Itu kesyukuran dia panggil. Jadi sebab itu sahabat yang dirahmati Allah sekalian, jangan kita tengok yang ke atas. Kita gaji 3,000, tengok orang gaji 5,000. Memanglah angin aja kan. Tengok orang yang gaji bawah sikit daripada kita, baru datang kesyukuran. Jadi sebab itu sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, benda-benda macam ni kita kena perhatikan balik. Menjelang Ramadan nak hampir 3-4 hari lagi ni, tugas kita adalah meletakkan diri kita menjadi hamba Allah yang terbaik,
menjadi hamba Allah yang sentiasa mensyukuri, yang sentiasa meletakkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam apa situasi dan keadaan sekalipun. Baik, akhir sekali di hujung ayat itu Allah Taala menyebut wala tamutunna. Yang tadi ingat yang 3 tu, kan, yang 3 ittaqullah kata Ibnu Mas'ud tadi. Yang pertama, Allah itu ditaati, bukannya diingkari atau ditentang. Yang kedua, Allah itu diingati, jangan dilupakan. Dan yang ketiga, Allah itu disyukuri, bukan diingkari atau dikufuri. Ingat yang 3 tu. Baik, di hujung ayat tu kita nak habiskan sikit. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati dalam Islam. Jangan kamu mati melainkan kamu mati dalam Islam. Baik. Baik, apa cerita mati dalam Islam ni? Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya nak tambah sikit. Sikit lagi. Buat tenang. Semalam lama, semalam sejam 45 minit tu. Hari ni kita ringkaskan 1 jam insya-Allah. Baik, bercerita pasal mati dalam Islam ni, cuba kita tengok satu hadis Nabi ni. Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang diceritakan oleh Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi, Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Ia berkata, aku pernah mendengar. Siapa yang dengar? Jabir bin Abdullah. Jabir kata, aku pernah dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda 3 malam sebelum baginda wafat. Nabi wafat di Madinah Al-Munawwarah pada tahun yang ke-11 Hijriah. Nabi wafat alamak bro, sangat bersyukur 2 orang adik jadi ustaz I follow. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Mudah-mudahan arwah abah dapat pahala besar dengan arwah mak lah, insya-Allah. Amin. Baik, kata Jabir, aku pernah dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda 3 hari sebelum baginda wafat. 3 hari sebelum Rasulullah wafat. Ya. Apa Nabi kata? Nabi kata, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhann billahi azza wa jalla. Allahu akbar. Cantik hadis Nabi ni. Nabi sebut hadis ni, sahabat sekalian, 3 hari sebelum baginda wafat. Nabi kata, janganlah salah seorang di antara kamu meninggal dunia atau mati melainkan ia dalam keadaan husnuzon kepada Allah, melainkan dalam keadaan dia bersangka baik dengan Allah. Sebab itu kita dah sebut dah sebelum ini, dalam hidup kita yang paling penting, yang paling mustahak ialah kita meletakkan sangkaan-sangkaan yang baik kepada Allah dalam semua keadaan. Sebab kan saya dah sebut di pertengahan kuliah tadi, apa yang kita tengok Allah, macam itulah Allah tengok kita. Kan, macam cermin lah saya kata tadi. So bila kita bersangka baik dengan Allah, Allah akan
bersangka baik dengan kita. Kita bersangka jahat dengan Allah. Allah sangka jahat tu dia pulang balik pada kita. Contoh sangka jahat apa? Contoh sangka jahat tak? Kita sakit. Lepas tu ada orang recommend, ustaz ataupun dia kata, Haji sakit pinggang, telan ubat ni. Kita pun jawab, saya ni ustaz, telanlah ubat apa pun ustaz, memang tak menjadinya. Nampak? Itu sangka jahat tu. Kan menelan ubat tu ikhtiar. Kita ambil suplemen tu ikhtiar. Jaga kesihatan itu ikhtiar. Lepas kita ikhtiar, letak sangka baik. Bila orang datang jumpa kita, Haji, cuba Haji try minum ni, air umbuk kelapa, contoh-contoh tak, ataupun apa-apa je lah, produk-produk kesihatan. Kita pun terima kasih ustaz, tolong recommend, insya-Allah saya cuba, mudah-mudahan saya sangka baik Allah akan sembuh. Baru sangka baik nama dia, baru boleh sembuh. Ini orang recommend, semua kita reject lah. Lepas tu semua kita kata, saya ni ustaz tak usahlah, apa pun memang tak jadi punya. Memang tak jadi jawabnya. Sebab Allah ni dia tengok kita punya sangkaan. Sama macam mati kak, sama macam taubat. Taubat pun sama kan. Taubat pun sama. Bila Allah kata, bila kita bertaubat tak, kita dosa banyak, lepas tu kita taubat, kita pun cakap, ya Allah, aku ni dah taubat dah. Aku percaya Engkau ni Tuhan yang Maha Pengampun, yang Maha Pemurah. Aku percaya Engkau akan terima taubat aku, ya Allah. Amin. Kan? Contoh. Baru jadi, baru Allah ampunkan dosa kita. Ini bila kita taubat, lepas tu kita bercakap, ya Allah, aku taubat dah, suka tingkau lah, nak terima tak mau sudah. Kan? Jawapan dia, memang apa tu? Memang reject kita punya taubat tak? Itu. Sebab tu sahabat sekalian, kita kena usahakanlah tak, benda-benda ni supaya jangan kita tinggalkan apa-apa yang baik yang diajar oleh Allah kepada kita semua, insya-Allah. Baik, sekejap nak baca sekejap, baca sekejap. Mana tadi ni? Masa sekejap, jauh ni. Dosa pahala tak nampak. Sekejap. Cerita Piramli tadi ni. Halina Idris, terima kasih ustaz. Rozinis, doakan anak-anak saya jadi anak yang soleh, insya-Allah kita aminkan. Amin. Syafi'i Ramli, malam ni cerita Piramli ustaz. Malam ni cerita apa? Nujum Pak Belalang. Pak Din, cerita lama dah tengok dulu. Memang Pak Din kan otai. Semalam layan Nujum Pak Belalang. Oh ada tak pasal pula. Habibah, saya pernah tengok di TV. Seronok tengok lakonan arwah Tan Sri Piramli, Halina Idris. Kak Zah, Tuan Guru Tak Zah menonton. Tuan Haji Wazli, ahlan wa sahlan ustaz. Allah itu ditaati, dosa pahala tak nampak. Kak Sahaliza, betul ustaz, takut Allah kita taat, takut maksiat pada Allah, takut nak bermaksiat pada Allah, nak tanam takut pada Allah. Itu zaman sekarang satu cabaran, sebab solat jadi rutin tapi ada munafik hati. Itulah hati tu kan, hati tu kena clear elok-elok, insya-Allah. Cuba baiki diri, kita ada dosa kesilapan yang lalu, insya-Allah. Banyakkan zikrullah. Muhammad Razif, rok kapak. Mana datang kata rok kapak tu? Kan? Tengah menyanyi bawa kapak ke apa ke? Zaman tu lah 80-an kan. Jangan balikkan nostalgia tu, bahaya. Banyak lagu-lagu rock. Masa tak boleh reverse. Kereta boleh reverse tak? Masa tak boleh. Anda dapat keundurkan putaran dunia.
Kita boleh beli jam tapi tak boleh beli masa. Kita boleh beli makanan sedap tapi tak boleh beli selera makan. Aminatu Zuhariyah selalu berkebun sekejap-sekejap pagi-pagi. Mohon lindung dari kemurkaan Allah, insya-Allah, amin. Hamidah Idris, Kampung Mangkuk, Clear. Kampung Mangkuk, kat mana ni Kampung Mangkuk ni? Ada siapa tahu? Geng-geng murtad ni pakat buang Allah. Tu sementelah lah, kan? Sementelah geng murtad ni, na'udzubillah. Okey, thank you, syukriya. Syukur dan redha. Zahzan, Muhammad Kaus, terima kasih. Inas Sani, syukur, terima kasih. Okey, Ahmad Nur, Zaimas, alhamdulillah, syukur masih boleh melihat dan bertegur dengan jiran. Bertegur dengan jarak 1 meter nah. Kan, social distance. Syukur, alhamdulillah, segala nikmat. Hamidah Hussein, Ustaz Saluddin, thank you very much. Bangga juga ada abang jadi ustaz, abang-abang. Amin. Al-Fatihah untuk arwah abah dan mak ustaz. Amin. Kak Kalsum kenal Ustaz Salahuddin tahun 90-an di rumah Haji Fadli Shell PSJ tak. Saya pun pernah agak pergi tu, tapi 90-an ni saya mengaji. Yelah, saya kan muda. Allahu Akbar. Cik Hatiah, jangan kamu mati melainkan dalam bersangka baik. Betul. Bersangka baik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Sazwan, masuk dah abang ustaz. Aduh, Ustaz Zalihuddin, Ustaz Alim pun masuk ni. Ni, tengok komen tu dekat atas tu, bro. Muhammad Sazwan, jumpa tak? Muhammad Sazwan ni anak Kak Baini anak Kak Betty Melaka. Tu, cuba tengok tu dah. Itu dia lah. Jadi sahabat sekalian, berdoa sokmo, moga hati tak bolak-balik. Big bro, jangan macam-macam. Ecah. Aduh, Kampung Jerung, Seberang, Marang, Clear. Oh, sedap nama kampung Jerung. Gombak, Clear. Anak Cik Baini, Cik Baiti pula lah. Cik Baini, Melaka. Kira dua pupu lah. InsyaAllah. Cucu Tok Yusof dengan Tok Rodiah. Kenal. Mudah-mudahan Allah eratkan lagi tali silaturahim kita semua, insya-Allah. Jadi sahabat yang dirahmati Allah sekalian, sebagai apa orang kata, pengakhiran kepada kuliah kita pada pagi ini, insya-Allah. Apa yang penting yang saya bacakan tadi, ayat 102 surah Ali Imran, surah nombor 3, yang menceritakan pada kita supaya kita jadi hamba yang benar-benar taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita jadi hamba yang benar-benar mematuhi dan mensyukuri, tidak mengingkari dan seumpamanya. Jadi apa pun tugas kita hari ini, betul, anak Cik Baini, Melaka. Muhammad Sazwan tu anak Cik Baini. Duduk di Labuan. Baik, jadi apa pun sahabat sekalian, yang paling penting kepada kita hari ini adalah meletakkan diri kita dalam keadaan yang sentiasa taat, sentiasa patuh, sentiasa redha dalam apa keadaan sekalipun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmat, keampunan, kebaikan. Dan apa yang penting sebenarnya ialah
kita kena siapkan diri kita dengan kehadiran Ramadan Al-Mubarak. Dan ingat apa yang dipesan oleh Jabir tadi tentang hadis yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 hari sebelum baginda wafat, bila Nabi sebut, hendaklah kamu bersangka baik pada Allah pada saat kamu bertemu dengan Allah, iaitu pada hari kematian kamu. Jadi mudah-mudahan Allah mematikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, insya-Allah. Dan terima kasih pada semua yang menonton, semua yang share, yang komen, yang memberikan pandangan, yang mendoakan. Ya, terima kasih banyak. Insya-Allah Allah memberkati kita semua. Kita jumpa besok, insya-Allah. Dan besok ni sekadar informasi je lah, sekadar information. Kuliah saya macam biasa, besok pukul 8 pagi, insya-Allah. Pukul 8 pagi kita akan bersiaran seperti biasa. Dan besok saya ada banyak sikit sebenarnya. Besok ada 3 slot, pukul 8 pagi sampai pukul 9. Macam biasalah kita punya kuliah random tentang ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan besok hari Selasa saya ada satu lagi kuliah pukul 10 pagi, kuliah muslimat yang diwawarkan daripada rumah lah, kitab Al-Azkar, insya-Allah. Dan thank you bro, thank you for watching. Dan petang pukul yang kuliah muslimat tu besok pukul 10 pagi sampai pukul 11 lah lebih kurang, muslimat hafalah, insya-Allah. Dan apa tu, petang pukul 5 ada satu lagi, dia panggil kulim. Kulim ni bukan kulim Kedah. Kulim ni kuliah 5 minit. Short form kepada kuliah 5 minit, dia panggil kulim. Macam-macam lah kan. Yang ni dianjurkan oleh urusan ulama pas kawasan Sungai Buloh lah. Jadi yang tu kita akan bersiaran, tapi sekejap je lah, 5 minit je lah kan. Kita kuliah 5 minit je, insya-Allah. Jadi insya-Allah itu saja yang saya boleh share sedikit. Cuma ada 1-2 pengumuman ringkas. Pengumuman ringkas. Jadi saya sebenarnya ada nak wawarkan sesuatu pada sahabat. Ini orang kata kita share lah, tak? Saya semalam ada sahabat baik saya. Ada sahabat baik saya semalam, dia datang ke rumah, berjaya melepasi halangan daripada polis. Tapi bukan dia meraya-raya tak tentu arah lah, kan. Dia ada tujuan, ada surat semua. Jadi yang saya nak share sedikit pada pagi ni ialah ni, apa tu? Ni. Apa ni? Ni. Dia panggil hand sanitizer. Ni. Hand sanitizer ni, sahabat sekalian, ada sahabat saya, dia ada buka satu pusat Akademi Al-Quran Ar-Royan dekat Taman Batu Muda di Batu Cape lah, jalan nak pergi Sentol tu, dekat dengan Masjid Saidina Hamzah. Jadi disebabkan sekarang ni kultu kuliah 7 minit, kultum kot, kultum kuliah 7 minit, kultu pula lah. Jadi disebabkan sekarang ni dia ada buka kelas Akademi Ar-Royan, kelas Al-Quran Ar-Royan. Kelas ni untuk anak-anak autism, anak-anak autism. Jadi dia memikirkan, sebab anak-anak autism ni tak adalah pusat-pusat di luar sana yang mendidik dengan Al-Quran. Bukan tak ada langsung, ada tapi terlalu sedikit kan. Banyaknya pusat-pusat pendidikan autism ni lebih pada akademik. Jadi sahabat saya Ustaz Aidil ni, dia buka
kelas Quran untuk anak-anak autism, dan pondokku ni adalah pondok spiritual OKU Muslim. Jadi hand sanitizer ni dia buat jualan amal lah kepada siapa yang berminat, siapa yang nak menyumbang ataupun nak membeli kegunaan sendiri atau dihadiahkan pada orang lain atau diinfakkan untuk tempat-tempat lain, kita boleh urus. Dan kelebihan dia, alkohol dia memang 70% lah, boleh mematikan kuman. Dan yang paling penting, kita adalah produk kita ni berdaftar dengan KKM. Itu yang paling mustahak. Dan dia ada NOT daripada kilang. NOT ni orang yang farmasi dia tahulah kan, itu KLSM besar lah. Dan kita punya kilang GMP dan Halal Jakim lah. Kilang GMP dan Halal Jakim. Jadi saya diminta untuk mewawarkan produk ni. Hand sanitizer ni dia besar ni lah botolnya, 500 ml. 500 ml. Jadi kalau ada yang berminat, harga jualannya ialah RM37 untuk botol ni lah, 500 ml. Ini saya baru promosi hari ni sebab barang ni baru sampai semalam. Jadi harganya RM37 sekali dengan pos. Kalau nak hantar ke rumah lah, RM37 sekali dengan pos. Kalau tak beli hari ni pun tak apa. Kalau mungkin yalah tak bergaji ke apa lagi kan, minggu depan pun tak apa, tak ada masalah. Jadi yang menarik itu saya dah cerita tadi, kita ada JMP, CJ Halal, Jakim, kemudian KKM registered, dan bau dia pun sedap lah. Dia tak adalah bau pekat sangat, bau dia bau hospital ke, tak adalah. Bau dia memang wangi. Saya dah pakai dah semalam kan. Jadi kok ada yang berminat nak beli untuk kegunaan sendiri atau nak infak ke, nak berjariah ke, sebab sebahagian keuntungan jualan ni kita masuk ke tabung Akademi Ar-Royan dengan pondokku tadi. Jadi untuk pendetailan dia, sahabat boleh WhatsApp pada saya lah, nombor yang saya masukkan tu. Kalau ada siapa-siapa yang nak membeli sambil menderma, RM37 sekali pos, 500 ml hand sanitizer. Yang saya dah cerita sikit-sikit dia punya kelebihan dia tadilah. Jadi ini salah satu cara dalam musim PKP ni, Akademi Ar-Royan ni nak cari dana sikit lah. Sebab semalam pun dia cerita juga kan, ada ibu-ibu penjaga parent yang tak bayar yuran kan. Yalah, masing-masing ada kekangan. Jadi ini cara yang kita boleh bantulah. Jadi kalau ada siapa yang berminat ke apa, boleh PM saya, nombor yang saya bagi tu. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semualah, insya-Allah. Jadi itu saja. Terima kasih pada semua yang menonton. Terima kasih pada my brother Ustaz Salahuddin Nasir dan juga Ustaz Halim Nasir. Satu di Sungai Petani, Ustaz Halim Nasir. Satu lagi di Gombak, Ustaz Salahuddin Nasir. Dan doakan kamilah tiga beradik ini mudah-mudahan terus istiqamah dalam menyampaikan ilmu, dalam berdakwah di bumi Malaysia ni. Doakan kami semuanya sihat-sihat walafiat, dan doakan kami mati dalam kebaikan dan menyampaikan agama, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kita jumpa lagi pagi besok pukul 8 pagi, insya-Allah. Kita bersiaran macam biasa, audio kuliah. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma
wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyan wa la mahruman wa la matruda wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih pada semua. InsyaAllah kita jumpa besok.